Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat, para penonton yang saya kasihi dan saya hormati sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya, yang telah memberikan kesihatan yang baik kepada kita. Maka dengan kesihatan yang sempurna, yang baik yang kita nikmati ini, dapatlah sama-sama kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukur di atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam, sambungan perbincangan berkenaan dengan arak. Insya-Allah pada pagi ini kita akan kupaskan berkenaan dengan apakah hukum orang Islam memberi hadiah arak kepada kawan-kawannya, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Saya mohon kepada tuan-tuan supaya dapat meneruskan melihat video ini agar kita dapat mengetahui apakah jawapan kepada persoalan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video yang telah lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan 10 golongan manusia yang mendapat laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang memerah arak, orang yang diperahkan arak untuknya, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang memakan hartanya, dan yang membelinya, dan yang dibelikan untuknya. Jadi inilah 10 kategori orang yang mendapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melibatkan diri dia dengan arak ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita teruskan pengajian kita. Jadi kalaulah hukum menjual dan memakan hasil daripada penjualan arak adalah haram, maka menghidangkan arak walaupun secara percuma, walaupun secara percuma menghidangkan arak, memberi minum kepada orang lain secara percuma, atau memberikannya sebagai suatu hadiah kepada orang bukan Islam. Orang Islam berikan hadiah hari jadi kepada kawannya yang bukan Islam. Ramai kawan-kawan kita yang majikannya, bosnya adalah orang bukan Islam.
Ya. Apabila majlis hari jadi ataupun sempena penubuhan syarikat, maka dia telah memberikan hadiah kepada pengurus syarikat ataupun bosnya itu. Hadiahnya itu adalah arak. Maka hukum memberikan hadiah kepada orang bukan Islam, ya, dijadikan arak itu sebagai hadiah, ataupun sesama Islam, adalah haram hukumnya. Ya, adalah tetap haram hukumnya. Tidak wajar. Ya, Tuan Kitab ni sebut tidak wajar, tidak sepatutnya. Ya, orang Islam menjadikan arak sebagai hadiah daripadanya atau hadiah kepadanya. Maknanya orang Islam ni dia tidak boleh memberi hadiah arak kepada orang lain, dan dia tidak boleh menerima hadiah arak daripada orang lain kepadanya. Jelas. Ya, jelas tuan-tuan. Hukumnya tetap haram. Orang Islam adalah terdiri daripada orang yang baik-baik. Orang Islam ni adalah orang baik-baik. Ya. Cuma perangai dia yang tak baik, ya. Ya. Orang Islam ni adalah orang yang baik-baik. Cuma kadang-kadang perangainya, akhlaknya tu tidak baik. Sepatutnya orang Islam ni dari segi PM perangainya, tingkah laku, akhlak, tutur bicaranya, pergaulannya, semua baik. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Ya. Sebab Nabi dah ajar. Nabi dah didik. Orang Islam mestilah mempunyai perangai yang baik. Perangai yang disukai oleh semua makhluk. Bukan sahaja manusia, bahkan binatang pun suka. Ya, apatah lagi makhluk di langit pun suka kepada manusia, kepada orang Islam yang mempunyai perangai yang baik ini. Sebab itu Tuan Kitab ni kata, orang Islam itu adalah orang yang baik-baik dan tidak boleh dihadiahkan kepadanya kecuali sesuatu yang baik. Jadi apabila kita ni orang baik, tuan-tuan, dan kita nak menerima hadiah daripada orang, ataupun kita nak memberi hadiah kepada orang, mestilah perkara yang baik. Mestilah perkara yang tidak menyalahi hukum. Mestilah perkara yang tidak terlibat dengan hukum haram. Ini sepatutnya begitu. Tetapi berlaku juga sebab apa? Sebab kejahilan seseorang itu. Jahilnya seseorang itu, maka dia meneruskan perbuatan yang diharamkan itu. Tidak sepatutnya berlaku begitu. Sebab apa? Sebab orang Islam itu adalah orang yang baik. Dia tidak boleh memberi kepada orang benda yang tak baik, dan dia tidak boleh menerima daripada orang benda yang tidak baik. Sama ada dia nak memberi rasuah, nak menerima rasuah. Jadi kalaulah orang Islam ni dia memahami, maka tidak akan berlaku isu rasuah yang begitu besar melanda organisasi di luar sana. Banyak kes-kes yang melibatkan rasuah ini, daripada sebesar-besar kes sehinggalah sekecil-kecil kes.
maka kerajaan mengambil inisiatif mewujudkan suatu organisasi, satu badan, satu badan yang mengawal berkenaan pelakon rasuah di kalangan rakyat. Ya, satu badan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasuah pun haram, ya. Arak pun haram juga. Jadi orang Islam tidak boleh memberi dan tidak boleh menerima arak sebagai hadiah, sama ada kepada orang bukan Islam ataupun orang Islam. Jadi janganlah kita katakan saya beri kepada dia ni kerana dia bukan Islam. Ya, banyak lagi hadiah lain, tuan-tuan. Ya. Kalau nak beri hadiah dalam bentuk air, banyak lagi air-air yang halalnya. Kenapa nak beri hadiah arak yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelas melaknat orang yang terlibat dengan arak ini? Maka sewajarnya kita orang yang mukmin, beriman, maka hendaklah kita elakkan diri kita. Kalau nak bagi hadiah juga, bagilah hadiah dalam bentuk yang lain. Tidak ada masalah. Hubungan sama manusia mestilah dijalinkan. Ya. Banyak lagi hadiah dalam bentuk lain. Ya. Kalau nak beri air sebagai contoh, belilah air tongkat Ali. Kan? Air tin yang lain yang halal begitu banyak. Jenama-jenama yang halal cukup banyak, tuan-tuan. Ya, baik. Tuan-tuan dan tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia juga tidak boleh menerima hadiah kecuali yang baik saja. Orang Islam tidak boleh menerima hadiah kecuali yang baik-baik saja. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki ingin menghadiahkan seceret arak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni di awal Islam, awal Islam dahulu, setelah turunnya kita tahu bahawa peringkat pengharaman arak ini ada 3 peringkat. Seperti mana yang saya telah jelaskan pada video yang lepas, 3 peringkat. Peringkat yang ketiga, pengharaman totally arak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab, ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini dan tersebarnya ayat ini, arahan ini kepada seluruh muslimin Makkah dan Madinah. Maka apabila sahabat-sahabat mendengar arahan ini, mereka mencurahkan ke tanah. Lalu seorang sahabat ini, dia rasa sayang, arak yang mungkin diproses daripada anggur yang terbaik, mungkin arak yang kelas A, maka dia pun nak beri hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, sesungguhnya arak telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mu tahu tak, arak ni telah diharamkan oleh Allah. Kenapa kamu nak bagi hadiah kepada aku? Maksudnya begitu. Lalu maka lelaki tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, bolehkah aku menjualnya semula? Dah aku nak bagi hadiah kepada kamu, wahai Nabi, wahai Rasulullah. Kamu kata tak boleh. Arak ni haram. Maka bolehkah aku bagi hadiah kepada kawan aku? Aku nak jual pun tak boleh. Maka boleh tak aku bagi hadiahkan kepada kawan aku?
ataupun aku menjualnya semula. Maka Nabi SAW menjawab, yang mengharamkan minumnya. Meminumnya pun dah haram, juga menjualnya pun haram. Lelaki itu bertanya, sekiranya begitu, kalaulah begitu tuan-tuan, Rasulullah, kalaulah begitu Rasulullah, minum pun tak dah haram, jual punya haram, ya, bolehkah aku menghadiahkan kepada orang Yahudi sahaja? Ini orang bukan Islam. Boleh tak aku beri hadiah ni kepada orang Yahudi, sahabat aku? Ya. Lantas Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan juga telah mengharamkan untuk menghadiahkannya kepada orang-orang Yahudi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga haram, mengharamkan arak itu dijadikan hadiah kepada orang Yahudi, orang bukan Islam. Laki itu bertanya lagi, jadi apakah yang mesti aku buat dengan arak yang mahal ini? Dengan arak yang kelas A ini? Dengan arak yang kupram ini? Maka Nabi SAW menjawab, kamu curahkannya ke tanah. Kamu curahkannya ke tanah. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Humaidi di dalam musnadnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fahamlah kepada kita bahawa kita orang Islam adalah orang yang baik dan tidak boleh menerima hadiah daripada orang, dan juga tidak beri hadiah kepada orang, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh tuan-tuan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang terdahulu, yang mana seorang sahabat Rasulullah nak beri hadiah arak kepada Rasulullah, maka Nabi kata tidak benarkan. Jadi meminum pun haram, nak jual pun dah tak boleh. Bolehkah aku beri hadiah kepada orang Yahudi? Maka Nabi kata tak boleh, ya. Ianya tetap juga haram, maka hendaklah dibuang arak tersebut ke tanah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah kita tahu bahawa arak ini merupakan satu perkara yang boleh merosakkan akal kita. Dan akal kita mestilah kita jaga. Orang Islam mestilah jaga akal dia daripada dirosaki oleh perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, yakni perkara-perkara yang memabukkan, antaranya arak. Selain daripada arak adalah dadah. Jadi kita mestilah berusaha, berusaha mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal ini. Dan juga menjadi kewajipan kepada kita sebagai orang yang beriman, hendaklah kita tidak terlibat, hendaklah kita tidak melibatkan diri dengan menyediakan arak, menyediakan tempat dan duduk bersama dengan peminum arak ini. Dan sepatutnya kita boikot, kita boikot tempat-tempat yang menyediakan minuman arak, tempat-tempat yang menjual arak, tempat-tempat yang menyediakan arak. Maksud boikot ini yakni kita tidak bersatu, kita bersatu menolak, untuk bekerjasama. Bersatu menolak untuk bekerjasama. Maknanya kita tidak bekerjasama lah. Dalam bentuk urus niaga, dalam bentuk ikut serta, bagi tenaga, buah fikiran dan sebagainya berkenaan dengan menyediakan tempat arak ini.
Jadi kalau orang lain nak buat, itu urusan orang bukan Islam. Jadi kita sebagai orang Islam yang kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan hari akhirat, maka Nabi kata, fala yaq'ud ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah janganlah dia duduk pada suatu tempat hidangan yang diedarkan minuman arak. Ini tegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa orang beriman adalah orang baik-baik ini, orang Islam ni tidak boleh duduk bersama dalam satu majlis yang dihidangkan arak di dalamnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, kita mestilah bersatu untuk menolak, untuk bekerjasama dalam bentuk, dalam segala bentuk urus niaga, dalam bentuk memberi pandangan, dalam bentuk bekerjasama dan sebagainya berkenaan dengan arak ini. Ini hadis riwayat Ahmad dan hadis makna di si At-Tirmizi. Sesungguhnya orang Islam, kita ni tuan-tuan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membetulkan kemungkaran apabila kita melihatnya. Jadi sudah menjadi tanggungjawab kita, menjadi tanggungjawab orang Islam, menjadi tanggungjawab orang beriman, membetulkan keadaan sekiranya melihat kemungkaran berlaku. Sebagai contoh, ada pesta arak yang nak buat di dalam negeri kita ataupun di dalam taman-taman kita, di dalam kawasan tempat tinggal kita. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk memboikot, tidak bekerjasama dengan cara kita tersendiri. Bukan dengan cara kita pergi menyerang. Hendaklah dengan cara perbincangan. Hendaklah dengan cara hendaklah dengan cara berbincang, mesyuarat dan sebagainya. InsyaAllah Allah SWT akan memberi jalan keluar daripada masalah ini. Banyak tuan-tuan, satu ketika dulu mereka nak buat pesta arak, nak buat pesta arak. Jadi kerajaan tidak benarkan, kerajaan tidak benarkan melalui perbincangan dan sebagainya. Jadi dia tidak berdaya membendungnya. Jika dia tidak berdaya membendungnya, maka hendaklah dia menjauhkan dirinya dari tempat tersebut. Jadi kita sekiranya kita tidak mampu nak tegah dengan kuasa kita, kita tidak mampu untuk menegur dengan lisan kita, maka hendaklah kita tidak meredainya dan hendaklah kita jauhi daripada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Sekiranya kamu melihat suatu kemungkaran berlaku, maka hendaklah kamu tegahnya dengan kuasa yang ada pada kamu. Apa kuasa kita? Kalau kita kerajaan, maka kita mempunyai kuasa kuat untuk membendung supaya gejala ini tidak berlaku dalam negara kita, dalam negeri kita, dalam masyarakat kita. Dan sekiranya kita tidak mampu untuk mencegahnya dengan kuasa yang ada pada kita, maka hendaklah kita sebut dengan lidah kita, tegur,
Sekiranya tidak mampu juga, maka tegurlah dengan hati, yakni tidak reda dengan majlis tersebut. Itulah selemah-lemah iman kita. Inilah peringkat-peringkat pencegahan kemungkaran agar ia tidak berlaku dalam suatu masyarakat. Peringkat yang pertama yakni dengan kuasa, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di antara disebutkan dalam satu riwayat daripada Khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya dia telah menjatuhkan hukuman sebat kepada peminum arak. Ya. Dan juga orang yang duduk bersama-samanya. Ya. Orang yang duduk bersama-sama dalam majlis arak pun kena hukuman, apatah lagi orang yang meminumnya. Ya, dalam satu peristiwa, beberapa orang peminum arak telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman sebat ke atas mereka. Berapa kali sebat tuan-tuan? Ya. Sekiranya didapati orang Islam meminum arak, ya, maka hukumannya adalah 80 kali sebatan. 80 kali sebatan. Ya. Ini tuan-tuan, sebagai pencegahan. Hukuman ini adalah sebagai pencegahan, bukan sebagai penyiksaan tuan-tuan. Ya, jadi apabila kena pukul, kena sebat di hadapan orang ramai, maka peminum tadi insaf, ya, dan tidak akan mengulangi lagi. Sebab inilah hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di antara mereka yang ditangkap ialah seorang yang sedang berpuasa yang duduk bersama dengan peminum arak. Orang puasa. Dalam riwayatnya disebutkan dalam yang kena tangkap itu adalah ada yang juga berpuasa dan duduk bersama dalam majlis orang minum arak. Maka Khalifah Umar Abdul Aziz berkata, mulakan sebat itu kepada orang yang berpuasa itu terlebih dahulu. Bagilah hukuman dulu kepada orang yang puasa. Orang yang beriman, dia tidak tegur. Sepatutnya dia tegur. Ya. Ni duduk dalam majlis minum arak. Jadi wajarlah orang ini dikenakan hukuman dahulu oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk pada memperkatakan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Ini amaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang beriman. Sekiranya kita duduk bersama-sama dalam satu majlis orang-orang yang mengejek ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, maka janganlah kita duduk bersama-sama dengan mereka, kecuali dalam majlis yang membincangkan berkenaan dengan kemasyarakatan, berbincangan dengan masalah umum, masalah am rakyat, perbincangan berkenaan dengan bagaimana untuk membangunkan negara, membangunkan generasi ummah. Ini tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya ialah majlis yang mengejek-ngejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita orang beriman turut sama duduk dalam majlis tersebut
tanpa kita mempertahankan kesucian agama Islam dan hukum hakamnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahamlah kita bahawa dalam topik ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 golongan orang yang terlibat dengan arak, dan arak tidak dibolehkan dijadikan sebagai hadiah dan dijadikan hadiah kepada orang bukan Islam, dan juga tidak boleh menerima hadiah daripada orang Islam, hadiah yang berupa arak. Kalau hadiah dalam bentuk yang lain, yang bukan perkara yang haram, tidak jadi masalah, digalakkan dalam Islam. Memberi hadiah kepada seseorang satu perkara yang baik, satu perkara yang mulia, digalakkan dalam Islam, sama ada kita beri kepada orang Islam ataupun bukan Islam. Hadiah benda yang halal. Kalau hadiah benda yang haram, tidak dibenarkan sama sekali untuk menerima hadiah dan juga untuk memberi hadiah. Yang kedua, menjadi tanggungjawab kepada kita orang beriman, adalah kita memboikot ataupun kita bersatu menolak untuk tidak bekerjasama dengan orang yang mengajak untuk mengadakan sesuatu yang haram, majlis yang dihidangkan dengan arak, majlis tari menari kemudian dihidangkan arak, maka tidak dibenarkan sama sekali orang Islam duduk di dalamnya. Bahkan kalau berlaku juga ia merupakan satu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita elakkan diri kita, keluarga kita, jangan terlibat dalam perkara-perkara yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang haram ini janganlah terlibat sama sekali dengan kehidupan kita. Moga-moga kita terselamat daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akal kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon kepada tuan-tuan agar sebarkan rakaman video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, sekurang-kurangnya ianya dapat maklumat dan ilmu pengetahuan yang boleh memberi manfaat kepada kita semua. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tuan-tuan sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati dalam kehidupan dan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah kejahatan diri saya, insya-Allah video yang akan datang akan membincangkan arak adalah penyakit dan bukannya penawar. Jadi sama-samalah kita meneruskan memilih video ini sebagai ilmu kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.